إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، خصوصا إلى سيدنا شيخنا الشيخ وأصولهم وفروعهم الآخذين عنه شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وآمتنا بموت الشهداء، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat 13, betul? Wa fil ardi, betul? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi, amin ya rabbal alamin. Qala musannif wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada bom itu, dia tulis bom, bunyinya bumi, jangan baca bom. Dan pada bumi itu beberapa tanda Allah, yakni beberapa tanda wujudnya Allah yang menunjukkan wahdaniyahnya, yakni keesaannya, yang memberi yakin, yakni yang memberikan keimanan, menjadikan seseorang itu beriman. Bagi orang yang mentauhidkan Allah,
titik. Dan pada diri kamu. Dan pada diri kamu, yakni dan pada diri kamu itu pun ada tanda-tanda kewujudan Allah Ta'ala yang bersifat wahdaniyah. Dan pada diri kamu, dan pada diri kamu itu pun ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya Allah yang bersifat wahdaniyah. Adakah maka tiada kamu lihat? Afala tubsirun, yakni adakah kamu tidak berfikir? Afala tubsirun, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatazakkarun, dalam Quran dia sebut. Adakah kamu tidak melihat? Adakah kamu tidak berfikir? Adakah kamu tidak berakal? Adakah kamu tidak ingat? Itu semua adalah pertanyaan Allah. Pada syariat kita kata pertanyaan Allah kepada kita. Namun pada hakikatnya Allah yang mentakdirkan dan mentadbirkan kepada sesiapa yang ia kehendaki. Titik di situ. Habis. Maka kata A'rabi, itulah, ni kata A'rabi, ni kata orang Arab itu, itulah telah benar Rahman pada firman-Nya, tahi unta menunjukkan adanya unta, dan bekas telapak kaki menunjukkan ada orang yang berjalan. Maka langit ada buruj. Apa dia buruj? Iaitu tempat jalan bulan dan bintang dan matahari. Dan bumi mempunyai jalan dan laut yang mempunyai ombak. Tiadakah menunjukkan atas Tuhan yang latif, yakni yang maha lemah lembut, lagi khabir, yang maha mengetahui. Maka tak kala aku baca wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, kata ia, ya Asmu'i, aku tanyakan akan kamu, aku tanyai akan kamu dengan nama Allah. Ini kalam Ar-Rahman, yakni adakah ini firman Allah yang maha pemurah? Maka kataku bahkan, yakni ya, bahkan maknanya ya. Wa fis samai rizqukum tu adalah firman Allah Ta'ala. Maka katanya, memadalah engkau kemudian berdiri kepada untanya, maka disembelihnya dan dibahagi akan dagingnya atas orang yang berhadap dan orang yang pergi. Kemudian maka dipanahkan pedangnya dan anak panahnya kemudian ditanam pada bumi. Dan berkata ia,
dan berkata ya wailah, yakni hai kebesaranku. Ya wailah tu ada hamzah tu. Ya wailah, hai kebesaranku, rezekiku pada langit, aku menuntut pada bumi. Maka bukan ini bicara yang benarnya. Yani rezekiku telah diaturkan Tuhan, tapi aku masih tamak mencarinya. Itu maksudnya. Dia kata, yakni hai kebesaranku, rezekiku pada langit, aku menuntut pada bumi. Maka bukan ini bicara yang benarnya. Maknanya rezekiku telah diatur oleh Tuhan, tapi aku masih tamak mencarinya. Maksudnya bodohnya aku ini, cari rezeki yang telah pun ditakdirkan oleh Allah. Banyak mana yang aku kalut tu buat apa? Itu maksudnya. Kemudian maka ia lari ke hutan, yakni beruzlah di hutan. Maka tak kala sampaiku ke Madinah, maka tak kala sampaiku ke Madinah Baghdad, yakni ke bandar Baghdad. Maka tak kala sampaiku ke Madinah Baghdad, yakni ke bandar Baghdad, aku khabarkan cerita itu bagi Harun Ar-Rashid. Ini Harun Aminur Rashid, itulah khalifah Amirul Mukminin pada zaman itu. Maka takjub ia, yakni takjub ia Harun Aminur Rashid. Maka tak kala adalah pada tahun hadapan menanggung ia akan daku sertanya kepada negeri Mekah naik haji. Maka antaraku tawaf, tak kala aku tawaf, tiba-tiba dengan seorang muda tarik tepi kainku. Tu tarik tu, tarik tepi kainku. Maka berpaling aku, maka tiba-tiba sahabatku Arabi itu, maka katanya, yakni kata sahabat dia yang orang Arab Badui tu. Arabi ni maknanya Arab Badui. Hai Asmu'i, bicara olehmu akan daku kalamur Rahman. Maka aku bicara pula surah Az-Zariyat. Maka tak kala sampai aku kepada ayat wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, maka berkata ia, telah benarlah Rahman, telah benarlah Tuhan yang bernama Rahman, kami dapat barang yang ia janji akan kami sebenarnya. Maka tak kala aku baca ayat fa wa rabbis samaa'i wal ard innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun.
Maka demi Tuhan 7 petala langit dan bumi, bahawasanya sebenarnya seumpama bahawasa kamu berkata, maka berkata ia siapa yang telah dimurkai oleh Tuhan Al-Jalil, yakni yang bersifat dengan kebesaran, hingga bersumpah ia telah percaya mereka itu akan dia, hingga mendatangkan kepada bersumpah ia, demi Allah tiada berkehendak kami kepada suatu, melainkan kami dapat akan dia hadir kepada kepada mengesak, iaitu menangis. Kepada mengesak, yakni kepada menangis. Mengesak maknanya menangis teresak-esak. Kemudian mengesak ia, kemudian menangis teresak-esak ia. Suatu esak, ia satu keesakan. Dia menangis dengan satu keesakan. Maksudnya menangis teresak-esak ia. Jatuh ia pingsan, maka kami gerak akan dia, maka tiba-tiba ia mati. Titik. Maka mengambil Amirul Mukminin pada pekerjaan tajhiznya. Apa dia tajhiz? Tajhiz maknanya persiapan ataupun penyelenggaraan jenazah. Tajhiz maknanya persiapan ataupun penyelenggaraan jenazah. Dan disembahyangkan atasnya dan ditanam sendirinya. Titik. Habis. Maka hasil daripada perkataan ini, bahwasanya fardu ain atas tiap-tiap seorang yang mukallaf itu mengetahui dalil jumli jua, iaitu dalil alam ini sebagai bukti adanya Tuhan. Maknanya kalau orang tu benar-benar di dalam hatinya yakin dengan Allah, dengan dalil alam ini, boleh membawa kepada kematian, kerana ta'ajjub dengan jalal dan kamal Allah. Tapi kita ni bukan dah dalil alam ini, dah hafal Quran dah pun, dah hafal dah ayat-ayat Quran pun tak rasa apa juga lagi. Maka iaitu pasal apa kita jadi lagu tu? Pasal kita tidak sebenar-benar idrak di mata hati akan kewujudan Allah. Kita yakin Allah ada, tapi tidak sampai kepada idrak, apatah lagi zauq. Orang yang kenal Allah Ta'ala ni, mula-mula dia ilmu, lepas tu dia idrak, lepas tu dia zauq, lepas tu dia fana, lepas tu dia majzu. Tu 5 tingkatan orang kenal Allah. Mula-mula dia alim, dia mengerti. Kemudian dia idrak, iaitu ketimbulan di mata hati rasa takut pada azab, rasa harap kepada rahmat, rasa kasih beribadah pada Allah. Kemudian baru datang zauq. Zauq ni apa? Rasa asyik dalam ibadah. Kemudian datang fana, tajalli Allah. Kemudian majzu, itu berpanjangan tajalli itu, hingga dia sentiasa musyahadahkan Allah. Ilmu, idrak, zauq, fana, majzu. Itu 5 tingkatan orang yang kenal Allah Ta'ala.
Apa dia dalil jumli? Dia kata wajib di atas tiap-tiap mukallaf itu mengenal Allah Ta'ala dengan mengetahui dalil jumli jua. Maka iaitu dalil jumli itu kuasa ia mengeluarkan dalil seperti dikatanya tanda ada Allah, wujud alam ataupun alam ini. Yani alam ini tanda ada Allah. Alam ini tanda Allah itu wujud. Alam ini tanda Allah itu qidam. Alam ini tanda Allah Ta'ala itu baqa. Begitulah seterusnya sampai kala. Baik, habis. Zaman lah ni dah ada orang duk menentang sifat 20 ni. Barangkali dia belajar sifat 20 ni cuma beli kitab Rumi. Hafal dia rasa tak ada apa. Sifat 20 ni bukan sekadar belajar wujud qidam baqa. Wujud artinya ada lawannya tiada. Itu kata ilmu falsafah. Tapi sifat 20 ni hendaklah dilalukan hati kita itu dengan laluan kerohanian kesufian. Jadi kalau belajar sifat 20 ni cuma belajar gitu je, memang dia tak rasa apa. Jadi orang hari ni ada dah yang duk mengiktiraf mengaji sifat 20 ni secara terang-terangan. Ulama terkenal jugalah. Ini masalah lah. Ni ada orang lagu tu lah ni tak boleh lah lagu tu. Macam iktiraf. Hang tak faham, pergi ngaji. Dia ngaji cara dia. Tak berjumpa cara orang mengaji cara sifat 20. Patutnya pergilah ngaji. Ni pakai baca pakai baca saja. Ni masalah. Baik, habis. Maka tiap-tiap ditanyai tiap-tiap sifat 20 ini, maka jawabnya ini alam. Yani tanya apa dalil Allah Ta'ala tu bersifat qidam, adanya alam ini atau makhluk ini. Dan lemah ia daripada mengata baharu alam ini, dan tiap-tiap baharu itu ada yang membaharukan dia, yang tiada kuasa menetapkan dalilnya, maka memadalah fardu. Ini memadailah fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Maksudnya apa? Kurang-kurang fardu ain itu ialah kalaulah ditanyai orang ataupun ditanyai syaitan ke dalam hati, apa dalil Allah Ta'ala itu ada, maka dia kata adanya Allah itu dalilnya ada alam. Tak siapa yang kata alam ni dalil kata ada Allah. Tu aku tak tahu. Yang aku tahu alam ni dalil kata ada Allah. Sah dah iman dia. Sah dah iman dia, sah dah fardu ain dia tu sekurang-kurang. Tapi kalau dia boleh menghuraikan lagi, macam dalam kisah Asma'i ni, ya, maka itu dah jadi fardu kifayah. Maka dapat dia satu fardu ain, satu fardu kifayah. Baik, habis. Dan keluar pada ikhtilaf ulama yang mengkufurkan dia, yakni keluar dia daripada khilaf ulama mengatakan iman taklid itu kufur. Maknanya kalau dia boleh datangkan dalil, maka dia tak jadi iman taklid dah, dia jadi iman ilmu. Dia jadi iman ilmu. Maka bila jadi iman ilmu, keluarlah ia daripada iman taklid. Itu maksudnya keluar ia daripada ikhtilaf ulama, yakni
keluar ia daripada iman taklid kepada iman ilmu, maka keluarlah ia daripada khilaf. Orang yang taklid itu kata setengah ulama kufur. Baik, habis. Maka mengetahui yang lebih daripadanya, yakni menetapkan dalil seperti dikatanya bermula alam ini baru dan tiap-tiap baru itu ada yang membaharukan dia, atau dikatanya alam ini mungkin, maka tiap-tiap yang mungkin itu ada baginya yang memperbuat akan dia, atau dikatanya alam itu mungkin baharu. Mungkin makna dia apa dia? Benda yang harus ada, harus tiada. Itu asal makna mungkin. Maka tiap-tiap mungkin itu baharu, ada baginya yang memperbuat akan dia. Maka mengetahui yang demikian itu fardu kifayah. Kalau dia boleh bicara lebih panjang, apa dalil kamu kata alam ni? Apa dalil kamu kata Allah itu ada? Dalilnya ada alam. Pasal apa kata ada alam ni? Dalil kata ada Allah. Aku tak tahu dah. Yang aku tahu Allah tu ada, dalilnya ada alam. Itu lulus fardu ain. Tapi kalau dia boleh berhujah lagi, orang tanya dia, pasal apa hang kata alam ni, dalil kata ada Allah? Maka dia pun jawab, tiap-tiap yang ada itu pasti ada yang mengadakannya, dan Allah itu yang maha mengadakan. Jadi tiap-tiap yang ada itu mesti ada yang mengadakan. Contohnya rumah, mesti ada tukangnya. Kalau ditanya pula, kalau rumah tu ada tukangnya, tukang tu siapa bagi jadi pula? Tukang tu tentulah Allah Ta'ala. Dia tanya pula Allah Ta'ala siapa bagi jadi. Kalau kamu tanya Tuhan tu siapa bagi jadi, kamu kena pergi mengaji bahasa. Mengaji bahasa apa? Bahasa Malaysia. Pasal apa? Dia tanya. Allah itu bukan tukang, dia maha tukang, maha pencipta. Jadi kalau maha, tak ada di atas pada dia. Dia satu orang pencipta kapal terbang. Pencipta tu dicipta oleh yang maha pencipta. Jadi Allah tu maha pencipta, maha, tak ada lagi atas pada dia. Maka kalau kamu tanya lagi siapa menjadikan Tuhan, bermakna kamu tak faham bahasa. Allah itu maha ada, maha pencipta, maha adil, maha menjadikan, maha itu, maha ini. Mana tak ada di atas pada Allah Ta'ala. Kamu tanya lagi siapa yang menjadikan Allah, itu maknanya kamu tak faham bahasa. Kena masuk tadika balik. Gitu. Habis di situ. Wajib tiap-tiap satu tempat, ini satu qaryah, wajib tiap-tiap satu tempat, ini satu qaryah, ada seorang yang boleh menetapkan dalil, yakni yang boleh menyelesaikan fardu kifayah ini dan menguraikan syubhah ahlul bid'ah, yakni kesamaran yang dibawa oleh orang-orang bid'ah yang mendatang syubhah pada agama, yakni yang dia itu menyamarkan, menyebabkan orang pandang agama tu samar-samar. Contohnya hari ni Pak Wahabi dia Islam juga. Dia mengaku dia Islam. Kalau dia duduk, dia datang kampung kita, tak ada orang boleh berbahas dengan dia, dan barangkali ada orang yang akan ikut dia, maka berdosa satu kampung. Jadi kalau ada datanglah orang macam ni, lalu berbahas dia di kedai kopi ke, di masjid ke, maka bawa dia ke satu orang yang boleh berbahas sampai dia kalah, maka terlepaslah dosa satu kampung, pasal ada satu orang yang boleh menghujahkan syubhah ahlul bid'ah ini.
Datang Wahabi, dia boleh rad Wahabi. Datang Syiah, dia boleh rad Syiah. Datanglah agama apa pun, dia boleh potong agama tu, dia tak akan ikut. Jadi dia tu orang yang menegakkan fardu kifayah. Kita dah faham fardu kifayah ni apa dia? Tukang gunting rambut, kedai runcit, buka kedai runcit, buka kedai makan, buka kedai basikal, buka kedai motor. Fardu kifayah. Fardu kifayah tu fardu kifayah yang saghirat, yang kecil. Fardu kifayah yang besar ni ialah menghilangkan syubhah ahlul bid'ah. Itu fardu kifayah yang paling besar. Fardu kifayah ada dua jenis. Satu, fardu kifayah yang besar, fardu kifayah kabir. Satu lagi, fardu kifayah kecil, fardu kifayah saghir. Fardu kifayah besar ni yang menghilangkan syubhah ahlul bid'ah, yang dapat menjelaskan tentang syubhah ahlul bid'ah. Dulu ada di kampung saya dulu, ada satu orang yang hidup kat kampung saya. Dia mengaji luar negeri lah, tak mau cerita negeri mana. Sebelum dia datang, orang buat tahlil. Bila ada kematian, orang buat tahlil, orang buat baca Yasin malam Jumaat dan sebagainya. Bila dia datang, dia kata benda tu semua bid'ah, Nabi tak buat. Kalau orang buat kenduri arwah, dia pergi makan lah, tapi tak ada tahlil. Dia baca doa makan. Jadi orang kampung suka pasal apa? Pasal ringkas, tak payah zikir, tak payah apa. Pergi baca Bismillahirrahmanirrahim, amin, makan lah. Allahumma barik lana pun tak ada, pasal dia kata bid'ah. Jadi seronok lah orang. Banyaklah orang ikut dia. Orang kita ni kan suka yang muda-muda. Buat tahlil kan panjang, nak pula baca Yasin lagi panjang. Lepas tu makannya saya, mana orang suka. Ini ustaz ni dia tak ada tahlil. Pergi makan dia lah, balik. Jadi ramai orang ikut dia pasal senang. Dia kata mudahlah ustaz ni, tak macam dulu-dulu kan payah. Dulu-dulu ni ada apa? Ada fidyah sembahyang, fidyah puasa orang mati lah, ada sembahyang hadiah orang mati lah. Kan susah tu. Ya, ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam ke-7 buat tahlil. Lepas tu malam ke-40, lepas tu malam 100. Lepas tu setahun sekali. Bid'ah kata. Nabi tak pernah buat. Maka bila orang kampung ni dengar lagu tu, sonok tak habis duit. Buat tahlil. Jadi harta peninggalan mak ayah tadi gabui semua sekali, tak payah buat apa-apa dah untuk mak. Kan seronok. Ini ajaran ustaz ni. Akhirnya hampir separuh lah orang kampung suka lah kalau ustaz ni mudah. Jadilah berbalah lah kampung tu. Ada yang nak pakai cara lama, ada nak pakai cara ustaz ni hak mudah. Berbalah-balah. Ada dah juga ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah yang berpegang dengan cara-cara ahli sunnah wal jamaah, yang buat tahlil, yang buat apa, semua pakat diam belakang, tak nak berlawan dengan dia. Pasal dia mengaji tinggi ikut bahasa Arab ni, ikut lah. Orang biar lah. Jadilah orang-orang, pasal dia orang duk kata tahlil lah, tahlil buat apa, tak buat apa, bukan wajib, biarlah. Tapi lama-lama dah orang tak lawan, sampai dia pun mengiktiraf lah kitab-kitab turas ni.
Jemaah terok mengaji sifat 20 ni sesat lah. Mengaji tasawuf sesat dah, tak ada dalam Islam, Nabi tak ajar. Bermazhab ni sesat. Al-muqallidu dalalatun. Bertaklid pada mazhab itu sesat. Lama-lama dia makin lama dia makin kuat lah. Pasal orang tak mau lawan. Jadi orang tak mau lawan, sampai dia buat keluar fatwa lagu tu pun orang tak mau lawan juga. Berat lah. Lama-lama ada satu orang ustaz tu, almarhum ustaz ni, dia duduk sembang kat masjid. Siapa yang beriktikad begini sesat. Orang ni sungguh ustaz tu. Nama dia Ustaz Abdul Wahab, almarhum. Sampai dia pergi serang ustaz tu, bukanlah serang pakai senapang dah. Pergi berhujah ke rumah. Lama ustaz tu minta pindah balik negeri. Kalah dia. Kalah ustaz tu, Ustaz Wahabi ni. Kalah dengan ustaz ni, ustaz kampung ya. Allah dengan lebat main. Nasib baiklah ada ustaz ni berani. Ustaz ni semua dia. Baik, habis. Maka adalah tiap-tiap satu orang yang alim kepada satu orang alim itu jangan lebih daripada 2 marhalah. Satu orang alim dalam satu qaryah tu jangan lebih daripada 2 marhalah. Mana kata? 2 marhalah tu mana? Berapa kilometer jarak Asal mana 2 marhalah ni? 2 malam perjalanan unta. Orang Arab dulu dia kalau nak jalan, dia tak jalan siang. Siang dia tidur, malam dia jalan. Esok dia tidur pula siang, malam tu jalan pula. Tu kata 2 marhalah, itu 2 malam. 12 jam malam, 12 jam malam. 12 jam siang dia tidur. Itu kata 2 marhalah. Itu asal makna 2 marhalah. 2 marhalah menurut perkiraan ulama mutaakhirin pada menisbahkan 2 malam tu, tu khilaf. Ada setengah ulama kata 90 kilometer. Ada setengah ulama kata 86 kilometer. Ada setengah ulama kata 78 kilometer. Ada pula ulama kata 77,5 kilometer. Jadi boleh pakailah mana satu nak pakai. Jadi maknanya jangan ada kita ni berjauhan dengan ulama sejauh 2 marhalah. Mesti duduk dalam lingkungan 2 marhalah. Tak ada ulama situ, pindah lagi dia. Kalau kita tak pindah, bermakna tempat tu akan diturunkan murka Allah. Baik, habis. Maka manakala ada tiap-tiap satu tempat seorang yang mengetahui, nescaya lepaslah berdosa isi negeri itu. Tu berdosa tu, bukan berduas. Dan jika tiada seorang jua pun, nescaya berdosalah sekalian ahli negeri itu, ahli Korea tu. Maka wajib segala ahli negeri itu belajar hingga dapat seorang yang boleh menetapkan dalil dan menguraikan syubhah yang didatangkan oleh orang yang mulhid. Orang yang mulhidah, ini orang yang sesat. Mulhid maknanya sesat. Lawan dia muwahhid, orang yang bertauhid. Mulhidun lawan dia muwahhidun. Mulhidun sesat, muwahhidun yang bertauhid. Baik, habis. Berkata ia bahawasanya arad bagi alam ini baru, tetapi tiada awalnya.
Orang-orang mulhid, orang sesat ni berkata sifat alam ini baru. Arab mana sifat? Sifat alam ini baru, tetapi baru tu tiada awalnya. Maknanya qadim lah. Alam ni qadim. Seumpama yang demikian itu daripada perkataan yang sesat, seperti syubhah yang didatangkan oleh mujassamah. Mujassamah ni pada orang yang beriktikad Allah Ta'ala itu berjasad, bertubuh. Berkata mereka itu mujassamah. Ilahun itu, ni Tuhan itu berdiri dengan sendirinya, dan tiap-tiap yang berdiri dengan sendiri itu jisim. Jadilah ilahun itu, ini jadilah Tuhan itu berjisim, yakni berjasad, bertubuh. Maka adalah perkataan ini sesat. Maka adalah yang demikian itu berkehendak kepada orang yang menolakkan perkataannya, yang boleh mengalahkan dia. Contohnya duduk di Perlis. Mufti Perlis kata Allah duduk atas arash. Nak kena ada lah orang yang pandai dalam tu untuk menghujah dia. Tapi nak hujah lagu mana dia mufti, sebab nak lawan dia. Orang Perlis kena faham lah, mufti hang tu sesat. Allah duduk atas arash, kaki Allah di atas kursi, tubuh Allah sebesar arash. Ini i'tiqad orang Wahabi, sesat, menyesatkan. Allah duduk di atas arash, kaki Allah di atas kursi, tubuh Allah sebesar arash. Tak sesat lagi. Ini i'tiqad orang Wahabi. Baik, kita berhenti cakap dulu, insya-Allah sambung. Kemudian kata dia seperti barang yang dihikayat. Ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.